Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 10 surah Al-Hasyr. So pada hari ini insya-Allah kita sambung pula bermula ayat 11 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Yang bermakna, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan ahlul kitab, sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama dengan kamu. Dan kami tidak akan tunduk, taat kepada siapapun yang menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah Ta'ala mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam surah Al-Hasyr ni Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang beberapa puak. Yang pertama ialah tentang orang-orang Yahudi, iaitulah Yahudi Bani Nadir. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut tentang sahabat-sahabat Muhajirin. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sahabat-sahabat Ansar, bagaimana akhlak mereka yang begitu luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang orang munafik pada ayat 11 ini. Dan pada ayat 11 ini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kedekatan antara orang-orang munafik ni dengan orang-orang Yahudi ataupun golongan ahlul kitab yang ada dekat Madinah pada ketika itu. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, Alam tara ilal ladhina nafaqu, ay alam tanzur ilal munafiqin. Adakah engkau tidak melihat, tidak merasa hairan melihat orang-orang munafik, kata Allah Ta'ala. Bagaimana mereka? Yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka yang dimaksudkan dekat sini? Alladzina kafaru min ahlil kitab, iaitulah orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab. So pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang munafik itu bersaudara dengan golongan ahlul kitab. Kenapa Allah Ta'ala sebut mereka itu bersaudara? Adakah kerana mereka ini berasal daripada keturunan yang sama? Jawapannya tidak.
Allah Ta'ala mengatakan mereka itu bersaudara, pertama kerana hakikat mereka adalah sama, iaitulah sama-sama kufur kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan mereka bersaudara kerana begitu rapat antara mereka, antara orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Maka daripada ayat ni dapat kita ambil satu pengajaran, al-aqidatu sahihah, al-aqidatu sahihatan kanat aw batilah hiya allati tajma'u an-nas aw tafarruquhum aw tufarriquhum. Ya, akidah yang betul atau akidah yang batil, yang salah, itulah yang menghimpunkan manusia atau memisahkan manusia. Apa yang menyatukan orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi? Akidah mereka, iaitulah sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pula yang menyatukan, yang membuat kita bersaudara sesama umat Islam? Akidah kita. Jadi prinsip dalam Islam yang menjadikan seseorang itu adalah saudara kita ataupun tidak, bukan sekadar dilihat kepada nasab, tetapi yang utama ialah dilihat daripada sisi akidahnya. Apabila akidah dia sama dengan kita, so dia adalah saudara kita. Kalau akidah dia berbeza dengan kita, maka dia bukan saudara kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu ialah bersaudara. Maknanya, kalau orang Islam, orang mukmin bersaudara, mafhum mukhalafahnya orang kafir juga bersaudara sesama mereka. Bahkan persaudaraan kerana hubungan akidah yang sama itu lebih kuat daripada sekadar hubungan nasab. Saya nak bagi satu contoh. Ketika mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berada di atas bahteranya, kemudian Nabi Nuh alaihi salam panggil anak dia, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, jom mari ke sini, ikutlah naik atas bahtera ni, wa la takum ma'al kafirin. Jangan kau ikut orang-orang kafir tu, sini datang. Nabi Nuh alaihi salam begitu sayang dengan anaknya, inginkan anaknya untuk ikut bersamanya di atas bahtera itu, tetapi anaknya tetap menolak. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dia adalah keluargaku ya Allah, innahu min ahli, dia ni anakku ni adalah keluargaku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Allah Ta'ala bagi jawapan tegas kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Padahal anak yang berasal daripada Nabi Nuh alaihi salam, tapi Allah menyatakan innahu laisa min ahlik, dia bukanlah keluargamu. Kenapa? Oleh kerana berbeza akidah, oleh kerana berbeza keyakinan. Maka yang mempersaudarakan kita ialah akidah kita, keyakinan kita. Maka konsep dalam Islam, siapa sahaja yang mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana sahaja pun dia berada, macam mana pun warna kulit dia, bangsa apapun dia, di benua mana pun dia tinggal, maka dia adalah saudara kita. Maka persaudaraan kerana akidah ini tidak dibatasi oleh sempadan negara, tidak dibatasi oleh perbezaan suku bangsa, tidak dibatasi oleh kerana perbezaan warna kulit dan lain sebagainya. Maka kita perlu ada satu persatuan yang kukuh. Ya.
Umat Islam itu bersaudara kerana akidahnya. Begitu juga dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang bukan Islam, mereka disebutkan Allah Ta'ala bersaudara kerana akidah mereka juga. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Mereka orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, min ahlil kitab, daripada kalangan ahlul kitab. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam kalangan ahlul kitab itu ada yang kafir, walaupun tentu ada yang tidak kafir. Ya, Al-Quran apabila menceritakan tentang golongan ahlul kitab itu bersikap adil. Ya, Al-Quran menggambarkan bahawa ahlul kitab ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Ada dalam kalangan mereka yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Injil dan Taurat mereka yang dibawa oleh Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihi salatu wasalam dengan benar. So mereka ini berbeza dengan yang kafir ni. Kalau yang kafir ni mereka hakikatnya tidak pun mengikut kepada Taurat ataupun Injil, tetapi mereka hanya mengikut kepada hawa nafsu mereka sahaja. Mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan ahlul kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir, kalau kamu dihalau keluar daripada sini, daripada Madinah, maksudnya kami pasti akan keluar bersama-sama dengan kamu. Ini mereka memberikan sokongan kepada golongan ahlul kitab, iaitulah khasnya Yahudi, yang mana pada ketika itu ada peperangan bersama-sama dengan umat Islam. Ya, mereka mengatakan la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir daripada sini, kalau kalian dihalau daripada Madinah ni, kami akan keluar bersama-sama dengan kamu. Ini bukti betapa mereka mempunyai hubungan yang begitu rapat antara mereka. Maka salah satu tanda daripada orang munafik itu, min alamatil munafiqin, antara tanda orang-orang munafik itu, ittifaqu ahdafihim ma'a ahdafil yahud wan nasara. Mereka punya tujuan yang sama dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang-orang munafik, walaupun tampilan zahir mereka berbeza, walaupun tampilan zahir mereka seolah-olah Muslim, namun tujuan mereka, matlamat mereka sama seperti matlamat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani daripada kalangan ahlul kitab. Sama saja, kerana mereka adalah bersaudara. Mereka mengatakan la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dihalau daripada sini, maksudnya ni orang-orang Yahudi, Yahudi Bani Quraidah dan begitu juga Yahudi Bani Nadir, lanakhrujanna ma'akum, kami pasti akan keluar bersama-sama dengan kamu. Baik sangat kata-kata orang munafik ni kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada orang-orang ahlul kitab. Maka disebut para ulama kita, min alamatil munafik, ya, termasuk juga tanda orang munafik ni, kalau dia bercakap dengan orang Islam, bahasa dia kasar, bahasa dia kesat, bahasa dia tajam. Tetapi kalau bercakap dengan orang-orang kafir, dia akan bercakap dengan lembut. Ini salah satu tanda daripada tanda-tanda orang munafik. Maka kalau kita memperhatikan ucapan mereka ni dengan ahlul kitab, ini adalah satu ucapan yang amat sangat friendly. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dihalau daripada sini, kami akan ikut. Menunjukkan betapa mereka loyal kepada saudara-saudara mereka, dan ini adalah ucapan yang
memberikan kekuatan batin kepada orang-orang Yahudi. Begitu tutur kata mereka baik kepada sesama orang Yahudi. Tetapi kalau dengan orang Islam, mereka akan mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kesat. Ya. Kemudian mereka mengatakan wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan tunduk taat kepada siapapun untuk menentang kamu selama-lamanya. Maksudnya wala nuti'u fikum ahadan abadan sa'alna khidlanakum aw tarkal khuruj ma'akum. Maksudnya ialah kalau ada seorang pun daripada kalangan umat Islam, maksudnya, yang meminta kami untuk menghinakan kamu atau meminta kami supaya tidak ikut keluar bersama-sama dengan kamu, kami pasti tidak akan taat, kata mereka. Mereka memberikan satu waranti bahawa kalau kamu dihalau daripada sini, kami ikut juga keluar. Seandainya ada yang hendak menghalang kami supaya tidak ikut bersama-sama dengan kamu, atau kalau ada yang meminta kami supaya ikut menyerang kamu, pasti kami tidak akan taat kepada mereka, kata orang-orang munafik ini. Ya. Maka daripada sini kita dapat ambil satu pengajaran, ya, bahawa asyaddun nasi aunan lil yahud adalah orang munafik. Golongan manusia yang paling besar memberikan pertolongan kepada orang-orang Yahudi ialah golongan munafik. Bagaimana tidak mereka mengatakan pada ayat ini, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada, bahkan wala in qutiltum lanansurannakum, kalau kamu diperangi kami pasti akan tolong. Tiga perjanjian mereka dekat sini. Pertama, kalau kamu dihalau, kami ikut keluar. Yang kedua, kalau ada yang meminta kami supaya menyerang kamu atau tidak ikut bersama-sama dengan kamu, kami pasti tidak akan taat buat selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu diperangi, lanansurannakum, kami pasti akan tolong kamu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada hujung ayat ni, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, tetapi Allah Ta'ala maha menyaksikan, maha mengetahui dengan sebenar-benarnya, innal munafiqina lakadzibuna fima wa'adu bihi yahud bani Nadir. Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha menyaksikan bahawa apa sahaja yang dijanjikan oleh orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir itu adalah dusta. Kalau kita tengok janji daripada orang munafik ini janji yang luar biasa. Tetapi Allah menyatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan dengan sebenar-benarnya bahawa apa yang mereka janjikan ini pasti dusta. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Kerana sifat berdusta ni, ini satu karakter yang tak boleh dipisahkan dengan orang-orang munafik. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahawa tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satu daripadanya ialah idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercakap, kalau dia berbicara, dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia akan ingkar. Maka jangan mudah termakan janji-janji manis daripada orang. Ya, hanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala sahaja yang akan memperhatikan janji dia. Manakala orang munafik, hebat macam mana pun janji dia, manis macam mana pun janji dia, dia akan ingkar. Sedangkan orang beriman, Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan semua janji-janjimu. Maka orang beriman diwajibkan Allah Ta'ala supaya mereka menepati janji.
Manakala orang-orang munafik, mereka suka menebar janji, tetapi hakikatnya mereka adalah berdusta. Apa yang Allah Ta'ala sebut ni, ini adalah benar-benar berlaku. Kita akan tengok nanti pada ayat selepas ini, bagaimana orang-orang munafik itu benar-benar ingkar terhadap semua janji-janji atau 3 janji yang mereka sebut kepada orang-orang Yahudi tadi. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 12. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Demi sesungguhnya, jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar daripada Madinah, mereka orang munafik tidak akan keluar bersama-samanya. Dan demi sesungguhnya, jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membelanya. Dan demi sesungguhnya, jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka semua, Yahudi dan munafik, akan melarikan diri, kemudian mereka tidak akan mendapatkan sebarang pertolongan. Ayat 12 ini menguatkan hujung ayat 11, yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi bahawa mereka orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Maka Allah mengatakan, la in ukhrijul al-yahud minal Madinah, jika orang-orang Yahudi dihalau daripada Madinah, la yakhrujul munafiquna ma'ahum, orang munafik pasti tidak akan keluar. Dan masya-Allah, ini terbukti. Ketika mana orang-orang Yahudi Bani Nadir misalkan dihalau daripada Madinah, mereka tak ikut pun. So apa yang Allah Ta'ala sebut ni benar-benar berlaku. Sehingga kan para ulama mengatakan hadhil ayatu dalilun ala sihhati nubuwati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni merupakan bukti bahawa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Kenapa? Kerana Nabi melalui Al-Quran telah menyampaikan satu maklumat tentang masa hadapan yang benar-benar berlaku. Al-Quran menyatakan dan Nabi SAW sampaikan bahawa kalau orang-orang Yahudi itu dihalau daripada Madinah, maka orang munafik tak akan ikut. Realitinya memang begitu. Ketika mana orang-orang Yahudi dihalau daripada Madinah, orang-orang munafik tak ikut pun. Sebagaimana yang mereka janjikan, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 11. Ya. Dan ini merupakan juga mukjizat Al-Quran. Wa hadha dalilu i'jazil Quran. Ini juga merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran dapat memberitahu kita tentang suatu maklumat yang belum berlaku dan berlaku sesuai dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia benar-benar datang daripada Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala yang ghaib. Maka tidak patut kalau ada manusia ragu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sangat tidak layak apabila ada manusia dia ragu, dia tidak percaya dengan khabar-khabar yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ. Begitu juga janji mereka, kalau kamu diperangi, kami akan ikut menolong kamu. Kata Allah, kalau mereka diperangi orang-orang Yahudi, orang munafik tidak akan ikut serta berperang menolong mereka. Tidak. Ya, kerana orang munafik ni sebenarnya mereka ni nak cari aman saja. Ya, dia nak cari aman saja. Mudzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik ni sebenarnya orang yang tidak ada satu pendirian yang tetap. Ya, maka walaupun dia kafir, kita tidak menyebut dia kafir kerana dia ni tidak ada pendirian. Ya, zahirnya dia bersama Islam, hatinya dengan orang kafir.
Wala in qatalu ma'ahum la yuwallunna al-adbara firaran. Dan seandainya lah mereka ini ditakdirkan membelanya sekalipun ikut, seandainya lah mereka datang ke medan perang untuk menolong orang-orang Yahudi itu, kata Allah, la yuwallunnal adbar, pasti mereka akan lari ke belakang, pasti mereka akan pergi berpaling. Summa la yansuruhumullah, ya, kemudian mereka tidak akan mendapatkan sebarang pertolongan Allah Ta'ala. Bal yukhziluhum wa yudhilluhum, bahkan Allah Ta'ala akan menghinakan mereka, ya. Maka oleh kerana itu, apa saja yang mereka janjikan kepada orang-orang Yahudi itu tidak benar, dan mereka tidak dapat menepati itu. Begitulah karakter daripada orang-orang munafik, ya. Maka kita perlu juga mengambil pengajaran seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, bahawa kita ni dalam mendengarkan janji-janji manis daripada orang, jangan mudah kita percaya. Jangan terlalu bersandar kepada janji-janji orang. Kenapa? Kerana tidak semua orang menepati janjinya dengan benar. Yang menepati janji dengan benar itu hanyalah mereka, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala mereka, orang-orang yang tak ada keimanan dalam hatinya, atau begitu lemah keimanan dalam hatinya, atau mereka yang ada sifat nifak di dalam hatinya, so mereka ni tidak akan menepati janji-janji mereka yang telah pun mereka ucapkan kepada kita. Baik, kita teruskan ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Kerana sesungguhnya kamu dalam hati mereka sangat ditakuti lebih dari Allah. Yang demikian kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti, ya. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ni bahawa kenapa orang munafik ni tidak berani ikut perang, menolong orang-orang Yahudi dalam menghadapi umat Islam. Kerana la khawful munafiqin wa khasyatuhum iyyakum, kerana rasa takut orang-orang munafik terhadap kamu orang-orang beriman, kata Allah, a'zamu wa ashaddu fi sudurihim min khawfihim wa khasyatihim min Allah. Kerana rasa takut orang munafik terhadap orang beriman itu lebih besar berbanding rasa takut mereka terhadap Allah Ta'ala, ya. Jadi orang munafik ni, salah satu ciri utama mereka, ya, mereka lebih takut kepada manusia, khasnya orang beriman, berbanding kepada Allah Ta'ala. Itu ciri khas munafik. Mereka lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Ta'ala. Itulah dia munafik. Ayat ini patut untuk kita renungkan. Kenapa? Kerana sifat yang sama banyak ada dalam diri kita manusia ni. Bukan sahaja munafik zaman Nabi. Maka hari ni pun, kalau ada orang dia lebih takut dengan manusia berbanding dengan Allah Ta'ala, maknanya dia itu pun munafik. Ada sifat kemunafikan pada diri dia. Contohnya, kalau dia buat dosa, kalau manusia tengok, dia tak berani buat. Tapi kalau tak ada manusia, dia tahu Allah Ta'ala tengok dia, dia berani buat. Ini munafik nama dia. Ya, munafik nama dia. Maka munafik tu, mereka itu lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini min alamatin nifaq. Ini adalah antara orang-orang munafik. Kenapa demikian? Wadzalika bisababi annahum qaumun la yafqahun. Kata Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya mereka, orang munafik ni adalah orang-orang yang tidak faham. Ya, orang-orang yang tidak faham. Apa yang mereka tak faham tu,
mereka tidak faham akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tidak faham hakikat sebenar, sehinggakan mereka lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang faham, maka yang dimaksudkan orang yang faham ialah apabila dia lebih takut kepada Allah Ta'ala berbanding kepada makhluk, barulah dikatakan seseorang itu faham dengan mendalam. Kalau dia masih lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Ta'ala, so maknanya orang-orang yang macam tu ialah orang-orang yang belum dikatakan faham. Sama juga dengan kita, ya. Kita ni tidak akan dikatakan kita ni betul-betul faham dalam agama ni, ya, kalau kita masih lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita mungkin hafal, tahu tentang hukum hakam, tetapi kalau kita masih lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah Ta'ala, hakikatnya kita ni belum lagi faham. Kita dikatakan betul-betul orang yang faqih, orang yang faham agama ni, apabila kefahaman itu mengajar kita, membawa kita lebih takut kepada Allah Ta'ala berbanding kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.